Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini Sabtu 6 hari bulan 2 2021, kita masih meneruskan pengajian kita dalam Suratun Nahli. Suratun Nahli, surah yang ke-16, juzuk yang ke-14, bermula ayat 10. Sambungan kita pada ayat yang ke-10. Tafsir pimpinan Jawi, muka surat 512. Suratun Nahli, surah lebah. Dikenali juga dengan nama Suratun Ni'am, surah yang mengumpulkan banyak nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Alhamdulillah, dalam CD yang lepas ana sudah baca risalah Ni'amullah alal insan, nikmat-nikmat Allah Ta'ala ke atas manusia, hasil daripada kajian kepada Suratun Nahli. Kita mengatakan nikmat itu terbagi pada dua, nikmat yang zahir dan nikmat yang batin, yang tersirat. Alhamdulillah, sudah banyak nikmat-nikmat yang disebut, dan pada kali ini kita masih lagi dalam ayat 10 hingga ayat 18, kita ada beberapa nikmat yang Allah Ta'ala sebut kepada kita, iaitulah air ataupun hujan. Hasil daripada hujan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian Allah Ta'ala sebut kepada kita nikmat malam dan siang, matahari dan bulan, serta peranan-peranan bintang. Kemudian kita turun ke laut dan sungai untuk menangkap ikan-ikan basah, ikan yang hidup. Begitulah sampai ke bukit bukau, diakhiri dengan ayatut tauhid, dilalatut tauhid. Maknanya perbincangan kita beberapa nikmat sebagaimana yang disebut oleh para ulama al-anasirul arba'ah. Kita hidup ni 4 asas perkara yang hidup. Dia panggil al-ma'u, wat-turab, an-nar, al-hawa. Air, tanah, api, angin. Jadi kita ada 4 unsur ni. Inilah kehidupan manusia. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Para jemaah sekalian, insya-Allah kita sambung perbincangan kita bermula ayat yang ke-10. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Huwallazi anzala minas samaa'i maa'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Kita ambil perbincangan nikmat yang pertama dalam siri ini, iaitulah nikmat berpunca dari langit, iaitulah air. Huwallazi anzala minas samaa'i maa'a. Huwallazi anzala minas samaa'i maa'a, yakni Allah Azza wa Jalla
yang menurunkan air dari langit. Dia ada orang tanya, air bukan mari dari langit, dari awan. Menarik juga soalan. Para jemaah sekalian, bahasa Arab ni kalau kata as-sama, mana benda sebelah atas tu nama dia langit. Benda sebelah atas nama dia langit, kan? Maknanya air turun dari langit. Makna bukan daripada langit atas, no, dia mari daripada awan. Itu khijai. Apa dia khijai? Air telah mengeluarkan ajaib ahwal an-nabat. Daripada air kita akan tengok keajaiban tumbuh-tumbuhan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka dua perkara hasil daripada tumbuhan, nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, kita ada zahir dengan batin sekali ni, kan? Ada zahir, ada batin. Tapi bukan ilmu zahir, bukan ilmu batin. Pokok batiniah ni tidak. Apa kerja air? Fungsi air itu apa? Tengok ni. Lakum minhu syarab. Allahu Akbar. Sebahagian daripadanya untuk menjadi minuman kamu. Air menjadi sumber minuman kita. Satu. Wa minhu syajarun fihi tusimun. Dan sebahagian daripadanya menyebabkan tumbuhnya pokok-pokok, yakni tumbuh-tumbuhan, untuk kamu melepaskan binatang-binatang ternak makan padanya. Itu yang dikatakan sumber makanan kita ni mari daripada langit, mari daripada air. Air turun, kita pun boleh minum. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan biiznillah, dengan izin Allah. Maka makanan kambing, lembu, unta makan, kemudian makanan itu mari kepada kita semula. Kita pergi makan kambing, bermakna kita makan pokok-pokok tumbuh-tumbuhan yang asalnya turun dari langit. Subhanallah. Ini yang dikatakan manusia itu mari daripada bumi, makanan dia dari langit. Masya Allah. Baik para jemaah sekalian, ini ayat ini satu-satu nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Dua sebab turunnya nikmat, turunnya hujan, minuman untuk kita, dan juga menjadi tumbuh-tumbuhan makanan kepada hayawan kita. Maka kemudian apa lagi peranan air? Allahu Akbar. Ini kata di ulama tafsir, kata dalam siri yang lepas Allah Ta'ala detailkan tentang hayawan. Hayawan ada dua kategori. Satu kategori memang khas untuk menjadi makanan dan tunggangan, iaitu wal an'ama, binatang ternakan kamu, unta, lembu dan kambing, serta semua spesies kumpulan ini. Kemudian dia bawa kepada tiga lagi kumpulan, al-khail wal bighal wal hamir. Alhamdulillah, dua jenis kategori hayawan. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala tafsil wa ijmal, menjelaskan dan juga dijemput secara umum kepada tumbuh-tumbuhan. Tengok apa jenis tumbuhan ada di sini. Yumbitu lakum bihi zar'. Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kepada kita tumbuh-tumbuhan. Apa dia tumbuhan? Allah juga menumbuhkan bagi kamu dengan sebab air itu tanaman-tanaman itu secara umum. Apa dia tanaman itu? Tengok dalam tafsir kata syajarun, pokok. Pokok macam-macam jenis pokok lah. Kata di para ulama, al-arabu tutliku isma syajar. Orang Arab ni kalau kata pokok, semua benda yang tumbuh di atas muka bumi,
minal mar'a, daripada tempat pada ragunya tempat makanan hayawan, maka dipanggil syajarun. Syajarun. Sekarang ni kita berpindah daripada syajarun, mana hak duduk bawah tu, tempat di makanan-makanan atas rumput-rumput rampai, kata orang. Dalam ayat ini, yumbitu lakum bihi zar'. Tengok, syajarun hak duduk bawah. Kemudian az-zara' iaitu pokok-pokok. Pokok-pokok ni pula, Masya Allah, kan? Apa dia pokok yang disebut di sini? Dimulai dengan pokok yang besar dan tahan lama dia punya buah. Dia ada dua. Pokok az-zaitun, zaitun, wan nakhil. Apa dia nakhil? Kurma ataupun tamar. Wal a'nab, serta anggur. Kalau sebut macam ni, kita rasa anggur mana boleh tahan lama? Betul tak? Pokok buah anggur memang tak tahan. Tapi kalau anggur sudah menjadi zabib atau sudah menjadi kismis, buah zabib, tahan tak tahan? Sebab itu pokok-pokok ini dia panggil, dalam bahasa Arab kata al-anfa' fil qutiyah wal-iqtidam wat tafaqquh. Kategori ini jenis boleh tahan lama, menjadi makanan asas kepada orang, dan boleh tahan, boleh disimpan. Maka Nabi SAW sebut, kan, farada Rasulullah SAW sa'an min tamrin. Nabi kita fardukan zakat fitrah itu satu gantang daripada tamar, zabib. Zabib ni, kalau kita tengok kepada pokok asal inab, memang pokok tak tahan, buah dia pelembek. Tapi kalau sudah dizabibkan, dia sudah jadi kismis, maka dia jadi bahan yang boleh disimpan. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Mari zaman kita gini, ini dalam kurungan ni, selingannya dijampi lagi, Allahu Akbar, naik harga terus. Zabib ni berapa sepotol? RM10. Pergi di rak yang sebelah pula, tempat makanan sunnah, naik 25. Kenapa? Sebab zabib kami sudah dijampi oleh pelajar tahfiz 30 juzuk. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Tak pernah dibuat oleh Nabi, tak pernah dibuat oleh sahabat. Tiup-tiup macam ni naik harga. Nak tiup-tiup lah, tapi jangan naik harga. Itu dia panggil menggunakan agama untuk melariskan perniagaan, maka ini perbuatan yang tidak benar. Baiklah para jemaah sekalian, itu kategori kita dalam ayat ini. Kategori yang pertama dia panggil zaitun, nakhil dan anggur. Ini semua menjadi makanan-makanan orang Arab ketika itu. Sampai kita hari ini pun makanan ini juga sama. Makan zaitun kita boleh beli yang biasa ni, ataupun dalam tin zaman kita ini. Dan buah kurma, hadis wala haraj, macam-macam ada sekarang ni. Kurma bertangkai ada, kurma yang kering ada, kurma basah yang dalam peti pun sampai kepada kita. Kita kata Masya Allah. Dan anggur, kismis, berbagai-bagai jenis anggur. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada wa min kullis samarat. Wa min kullis samarat, dan juga dari segala jenis buah-buahan. Banyak dah lah. Maka Allah SWT sebut tiga perkara itu menjadi asas kepada makanan puak-puak mana? Puak-puak Arab zaman tu. Tapi diijmalkan. Tadi dipanggil tafsil, didetailkan. Kemudian diijmalkan, disebut secara umum wa min kulli samarat, dan pelbagai jenis buah-buahan lagi. Allahu Akbar. Pelbagai jenis buah-buahan lagi. Masya Allah, macam-macam jenis. Ada ulama berbahas tentang wa min kulli samarat. Kenapa diguna min di situ? Kenapa diguna perkataan min? Maknanya sebahagian daripada buah-buah. Sebab banyak lagi tu atas dunia ni, kalau nak sebut panjang. Cuma yang ada semua buah-buahan di mana? Dalam syurga nanti barulah semuanya ada. Kat sini tak banyak. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut wa min kulli samarat, dan min litab'id
dan sebahagian daripada buah-buahan yang ada, yang bermusim, yang tak bermusim, semuanya ada. Baiklah para jemaah sekalian, Allah Ta'ala keluarkannya daripada buah berbagai-bagai jenis buah. Dia panggil al-ijmal ba'da tafsil. Yang awal tu disebut nama, yang sekarang ni disebut secara umum. Macam kita jugalah kan, menunjukkan bahawa 3 makanan itu asas. Macam kita duduk dalam majlis disebut yang berbahagia fulan bin fulan, muslimin dan muslimat. Dia tu pun muslim muslimat juga, cuma disebut nama. Maknanya dia panggil al-tafsil qabla al-ijmal atau ijmal ba'da tafsil, menunjukkan bahawa yang ditafsirkan itu ada value, ada kedudukan yang sendiri. Kemudian kita pergi kepada sedikit tadabbur. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalik, sesungguhnya yang demikian. Demikian mana? Pokok-pokok tadi, buah-buah yang disebut nama, yang tak disebut nama, mengandungi satu tanda. Tanda apa? Yang membuktikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla bagi kaum yang mahu berfikir. Tuan-tuan perasan ke tidak? Yang disebut banyak. Zaitun, apa ni? Ayat tadi, zaitun, nakhil, a'nab. Wa min kulli samarat. Tiba-tiba Allah Ta'ala ulang satu. Inna fi zalika la ayah. Satu ayat. Kenapa jadi satu? Ini jadi pelik. Kata di para ulama, tanda di sini. Ini dia panggil ilmu tadabbur, mengorek rahsia ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dia kata ayat ini menunjukkan, membuktikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dia telah mengeluarkan pelbagai jenis, ribuan jenis buah-buahan, sayur-sayuran, pokok-pokok, rumput rampai, macam-macam jenis. Mari daripada satu je ayat, mimma'in wahidin, daripada air yang satu. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Airnya satu, airnya jenis satu je, tapi buah pelbagai. Allah kata apa? Inna fi dzalika la ayah. Tanda kekuasaan Allah Ta'ala satu, airnya satu, liqaumin yatafakkarun, bagi orang yang nak berfikir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita termasuk di kalangan orang yang berfikir, insya-Allah. Air sama, tanah yang sama, buah berlainan. Masya Allah, Tabarakallah. Buah pokok dia sebelah-belah. Pokok ni masam, pokok ni manis. Pokok ni kelak, pokok ni apa dia punya rasa. Kita kata subhanallah. Baik. Kalau kita kaji, kita akan nampak betapa tingginya, betapa besarnya nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Sebab itulah di akhir ayat kita ni, untuk siri ni, kita akan disentuh oleh Allah Ta'ala supaya berfikir tentang nikmat Allah. Baik, para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang ke-12. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Allahu Akbar. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, dan Allah memudahkan bagi kamu malam dan siang. Kita ni kalau ada siang saja, malam tak ada, kering kita. Kalau ada malam je tak ada siang, basah kita. Lembab kita. Dan matahari serta bulan, itu dia panggil dilalah al-ulwiyah. Dalil-dalil yang ada di sebelah atas. Yang tadi pokok-pokok duduk dekat kita. Wan nujum, dan bintang-bintang, musakharatum bi amrihi, dimudahkan dengan perintahnya untuk keperluan kamu. Manusia ni perlu kepada siang, perlu kepada malam, perlu kepada matahari, perlu kepada bulan, perlu kepada bintang-bintang. Maka Allah kata apa? Tengok dalam ayat ini.
Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, la ayatin, mengandungi tanda-tanda, banyak tanda yang membuktikan kebijaksanaan Allah bagi kaum yang mahu memahami. Yang tadi satu tanda, air je, bagi orang yang nak berfikir. Yang ni Allah kata tanda-tanda yang banyak, sebab dia mustaqil. Matahari kerja lain, bulan kerja lain, bintang kerja lain. Masing-masing ada wazifah, ada tugasan yang Allah Ta'ala dah beri kepada kumpulan ini. Masya Allah. Baiklah para jemaah sekalian, ini semua dalil-dalil kepada keesaan Allah dan kekuasaan Allah Ta'ala. Maka ada beberapa martabat dalam ayat yang telah kita baca ini. Martabat di sebelah atas, as-samawat, dia panggil cakrawala, ada atas. Martabat yang kedua, ayat yang kedua yang kita baca dah awal surah tadi, iaitulah tentang kejadian manusia. Martabat yang ketiga, keajaiban makhluk-makhluk hayawan. Martabat yang keempat, ini kita baca tadi, iaitulah martabat tumbuh-tumbuhan. Martabat yang kelima, dia panggil istidlal. Kita berdalilkan, membuat dalil dengan kewujudan Allah dan kekuasaan Allah Ta'ala dengan anasir yang empat yang panggil tadi, asas manusia ni, iaitulah dengan unsur air. Kita ada air, tanah, api, angin, kan? Kita masuk pergi kepada unsur air. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, itu dia panggil asas yang lima tentang nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Baik, kita bagi apa pula kerja bulan-bulan yang ada ini? Bulan ini, yang pertama nak tahu tentang perjalanan hidup manusia. Ma'rifatil awqat, kita nak tahu waktu. Waktu solat kita duduk di mana? Duduk di matahari. Mula terbit fajar, subuh. Matahari di tengah langit, zuhur. Condong sedikit nak jatuh, asar. Dah jatuh, maghrib. Tak ada cahaya matahari, isyak. Masya Allah, tabarakallah. Habis kita nak tahu ibadat pula, bila puasa, bila haji, mari dengan bulan. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Kita nak tahu pula bila tarikhnya. Kita buat janji dengan orang nak berhutang, nak bayar hutang, bila. Maka semua tu dia melalui perjalanan bulan-bulan yang sudah ada. Dan juga peranan bulan ini, Nud as-Simar, kita nak tahu musim buah. Buah ni tak ada kecuali musim panas. Buah ni tak ada kecuali musim sejuk. Kita kata Masya Allah, barulah manusia ni tak jemu, tak puas. Mari musim panas, kita tengok di pasar kita, Masya Allah, buah-buah kurma dah masak dengan rotabnya, dengan pelbagai jenis rotab, sukari. Allah, bahasa peniti Ailio kita dengar kan. Mari musim sejuk, keluar pula buah lima, buah-buah yang vitamin C ni banyak. Kita kata subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala dah tukar buah-buah. Mari kita di Malaysia pula, mari musim ni buah durian. Lepas habis buah durian, mari buah lain pula. Maknanya pertukaran musim, pertukaran buah itu supaya kita tak jemu duk makan buah yang sama, supaya kita teringat pada nikmat Allah. Oh, sedapnya musim-musim hujan ni kalau ada buah durian luruh. Mana durian nak luruh musim hujan? Jadi kita makan buah lain pula. Musim hujan kalau tempat kita musim tengkujuh, orang duk gali ubi, duk gali macam-macam jenis ubi. Kata orang, ubi boleh kekeling, kan? Apa dia? Melayu boleh kereta api, tanah Melayu. Baiklah, ini panjang cerita. Timu boleh ke Cina, timu Cina. Ubi keling macam-macam. Baiklah. Kita pergi kepada ayat yang ke-13. Semua baik. Itu peranan bintang-bintang pula untuk orang nak berjalan, untuk orang nak mengembara. Dia tengok wabin najmi hum yahtadun. Dengan bintang kita boleh tengok arah kiblat. Kita tengok arah hala tuju kita nak pergi ke mana. Ana ada cerita dah hari tu. Saya bercakap dengan seorang kapten kapal besar hok pergi mengembara di tengah laut besar tu. Dia kadang-kadang kita tak ada dah radar kita, kecuali kita tengok matahari dengan bintang. Subhanallah. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang ke-13.
وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ. Allahu Akbar. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ, dan apa-apa jua yang dijadikan untuk kamu di bumi yang berlain-lainan jenisnya. Allahu Akbar. Sakharallahu lakum ma batha wa nashara fil ardi. Apa yang ada di atas muka bumi. Tadi kita duduk tengok ke atas, sekarang ni kita turun di bawah di muka bumi. Apa yang ada di atas muka bumi dikata fil ardi, di bumi. Bukan atas muka saja, dalam bumi seluruhnya. Kadawab, seperti hayawan-hayawan. As-thimar wan nabat, pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan. Al-ma'adin, galian-galian. Wal jamadat, dan benda-benda yang lain lagi lah, logam-logam, segala benda ada. Mukhtalifan alwanuha, yang dia berlain-lainan jenis, macam-macam jenis. Logam berapa jenis ada? Ada emas, ada perak, ada timah, ada besi. Kita kata subhanallah. Muta'addidan asnafuha wa ashkaluha wa manafi'uha, pelbagai kegunaannya, pelbagai jenis dia. Orang yang tak guna emas, pergi duduk buat bangunan seperti kegunaan besi. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Kan? Besi pula lain punya harga, nak banding dengan timah, dengan perak. Semua itu, inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Allah kata, dimudahkan juga untuk kegunaan kamu. Sesungguhnya yang demikian itu satu tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi kaum yang mahu mengingati nikmat Allah Azza wa Jalla. Tengok. Inna fi ma zara Allahu fil ardi. Apa yang Allah Ta'ala simpan di dalam bumi, yang pelbagai-bagai jenis itu menunjukkan kepada keesaan Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi ayat ini mari kepada la ayatan. Dia tak pergi kepada la ayat. Kenapa? Sebab kita pergi kepada unsur bumi saja. Bumi, dalam bumi mu carilah apa benda. Allahu Akbar. Jadi unsur dia, asal dia bumi. Berbeza dengan al-falak, dengan galaksi, dengan cakrawala, dia duduk lain-lain tu. Kita nampak matahari duduk sini, bulan. Tapi kalau kita tengok perjalanan dia, jarak dia jauh-jauh. Dia punya saiz dia besar-besar. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Jadi ayat Quran ni memang membuka minda kita, buka hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bila lagi kita tadabbur, lagi kita rasa betapa besarnya nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Cukuplah kita di bumi, mari kita pergi ke dalam air pula. Sama ada lautan ataupun sungai. Masya Allah. Baik, ayat yang ke-14. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kita masuk dalam laut, masuk dalam air, apa yang ada di sana. Tadi kita masuk dalam bumi, kan? Sekarang ini kita pergi pada ayat taskhirul bahr. Allah Ta'ala permudahkan laut untuk kita. Kita kata subhanallah. Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra. Dan Allah lah yang memudahkan laut. Laut ni bergelora, dia besar. Allah. Tapi oleh kerana rezeki dia di laut, kita tengok para nelayan, para pencari ikan, sanggup mereka pergi di tengah lautan. Takut kita. Kita sekali orang ajak pergi melawat, berjalan ke pulau, duduk atas bot 1 jam 40 minit,
duk berzikir sepanjang jalan. Takut orang yang tepi laut, kerja dia duduk atas laut. Tanya pakcik, berapa lama dah pakcik bawa buk ni? Tak lama, haji 40 tahun dah dia. Masya Allah, tabarakallah. Tak pernah tenggelam, belum? Masih hidup sampai hari ni. Allah Ta'ala permudahkan, hati dia duduk di laut. Sebab apa? Sebab rezeki dia di situ. Maka, yang pertama sekali, Allah Ta'ala mudahkan laut, apa untuk apa? Tanda ni para jemaah. Litakulu minhu lahman tariya, supaya kamu dapat makan daripadanya daging yang lembut hidup-hidup. Allahu Akbar. Lahman tariya, daging yang lembut hidup, orang panggil hidup. Wa huwa allazi annama Allahu alaikum bitilkan ni'am. Dia sebut lahman tariya, daging yang hidup. Sebab itu anak duk perhati tengok para jemaah sekalian. Kita ni kan, bila kita pergi nak pergi beli makanan, nak pergi mana tu? Nak pergi beli ikan basah, nak pergi beli ikan hidup. Ikan hidup dalam kolam. Yang ni kita nak pergi beli di pasar. Ikan sudah mati. Mati bila? Mati di tengah laut ni seminggu dah, 2 minggu. Orang kata pergi ke laut dalam tu sampai 2 minggu baru dia balik ke pantai. Penuh dia punya tong, dalam peti dia penuh baru dia balik. Tapi masih lagi kita guna ikan hidup. Ada setengah orang ditulis ikan basah, pasar basah. Ikan basah situ. Ada kata nak kena cari ikan hidup. Mana ada ikan hidup? Ikan keli hidup dalam kolam tu ada, tapi dia sudah sampai di sini tak hidup lagi. Maka Allah Ta'ala sendiri menggunakan istilah lahman tariya, ikan basah. Maknanya kita nak makan yang sedap, yang fresh, basah. Di sini ada sedikit perbincangan ulama usul al-fiqh. Usul fiqh ni dia panggil mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah, Tuhan suruh makan ikan basah. Adakah ikan kering tak boleh makan? Semenarik dia. Adakah ikan kering tidak harus? Kita kata la. Ikan kering pun boleh dimakan. Yang pentingnya asas ikan kita ni kita makan yang tari, yang basah, yang fresh, yang sedap. Allahu Akbar. Pasal itulah kalau kita pergi ke Jepun, puak Jepun ni dia tak masak makanan, dia panggil sushi. Ya, makan begitu ya. Jadi dia. Allahu Akbar. Bila kita bagi tahu kepada anak kita, Ahmad, kata makan ikan ni tak payah masak. Dia kata ini orang kucing je makan tak masak. Kita kata jangan cakap macam tu. Ada di antara orang atas dunia ni yang suka makan macam tu. Maka pelbagai jenis manusia, macam-macam jenis ada. Baik, kita pergi kepada ikan masak. Habis dah cerita ikan. Berapa jenis ikan? Beratus jenis, 1000 jenis ikan. Maknanya ikan tu Tuhan tak sebut dah benda lain, dia sebut lahman tariyan. Lahman tariyan maknanya daging yang basah. Di sini sekali lagi ulama tadabbur mengkorek, kenapa dia guna daging? Sedangkan daging ni biasa diguna kepada kita ni kalau sebut daging, mari kita buat jamuan daging sikit, orang tak pergi kepada ikan. Dia pergi ke mana? Dia pergi kepada lembu, kambing. Kambing orang tak makan, orang panggil makan kambing. Tapi kenapa disebut di sini lahman tariyan? Chris, kata di ulama tadabbur, sebab ikan tu bila sudah besar tulangnya sedikit. Hak tulang banyak ni kita nak makan susah ni, ikan sungai. Waktu musim hujan orang duduk menjala ikan, pukat ikan. Kita lalu tengok comel ikan bersisi ni, kita pun nak beli ikan. Balik-balik kau duk main kutip apa? Kutip tulang je. Allah. Pasal tu dia kena goreng biar garing. Kita makan sekali dengan tulang. Tapi dalam air laut ni Allah kata apa? Lahman tariyan, daging. Sebab apa? Tulangnya sikit. Kan kita tengok ikan tuna, ikan apa ikan ni, semuanya kerak, daging saja. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan ni yang bahagian pemakanan ni, chef-chef ni kena buat kajian kepada ayat ini. Allah, kenapa Tuhan sebut? Baiklah. Habislah kita buat makanan, kita pergi kepada kategori yang kedua di dalam laut. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Dan
Dapat pula mengeluarkan daripadanya benda-benda perhiasan, koral, mutiara, apa benda yang ada ni dalam laut. Semua ada dalam tu. Sehingga ulama fiqh ni dia bahas panjang benda-benda macam ni. Dia kata kalau orang menyelam dalam laut nak mencari mutiara, mencari apa benda ni, tidak dianggap seperti membunuh diri. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala beritahu, dalam lautan ini orang pergi cari barang-barang perhiasan dalam laut. Kita kadang-kadang duduk mikir, mari duduk naik sampan kecil, pergi ambil ikan, pergi cari bahan-bahan benda-benda dalam laut ni, adakah berbahaya membunuh diri? Tak. Ulama kata tidak dinamakan membunuh diri walaupun mereka menyelam dalam laut yang begitu dalam. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut di sini, fatatazayyanu bilubsiha, kamu pergi cari permata, pergi cari apa ni, mutiara dan lain-lain benda dalam laut ni untuk perhiasan. Oh, perhiasan pula kita. Masya Allah. Yang ketiga, hijau laut. Wa taral fulka mawakhira fih. Dan selain itu, selain dalam cari makanan, kamu cari perhiasan, engkau melihat pula kapal-kapal berlayar padanya. Besar-besar kapal ni, berapa kilometer, ada yang sekilometer panjang. Dia punya muatan kontena, Masya Allah, jabal, macam bukit ada. Tapi berjalan kapal tu dalam laut, tak tenggelam. Yang ana rasa cemas, yang kagum, kita banyak mengucap tasbih bila kita tengok ni kapal-kapal yang tengah laut bergelora tu. Miau naik zut, ni turun balik, naik balik. Kita tengok berasa nak muntah dah, kita pening kepala. Tengok je pening. Macam mana orang duduk atas kapal tu? Subhanallah. Ada pula juru ambil gambar tu pula. Kita kata di mana dia ambil, macam mana dia ambil gambar. Boleh duk mikir nak ambil gambar. Tak. Kita hok tengok pun takut. Abilah. Kamu tengok kapal-kapal yang berlayar tu, mu dengar suara dia. Suara laut tu, bom, bang. Kebak bunyi dia punya ombak kan. Mari ombak pula yang ketika dia bergulung mari. Takut. Duduk ni. Walitabtaru min fadlihi, dan lagi pula supaya kamu dapat mencari rezeki dan limpah kurnianya. Orang berlayar dengan kapal untuk pergi berniaga, pergi berjalan sana sini. Wala'allakum tashkurun. Mu naik kat laut aku ni, Tuhan kata, mu naik kapal kamu pergi menuntut cari rezeki, pergi memindahkan barang-barang kita, bawa barang kita, bawa balik barang dia. Kemudian kita juga mencari ilmu, mengembara di atas kapal. Kita juga berjuang. Tuhan kata apa kerja semua tu? La'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur. Allah Ta'ala beri, kita tak syukur, kitalah manusia yang kerah kepala, tak reti bahasa. Baik, para jemaah sekalian, kita balik semula. Dari langit, awan, naik ke langit, turun ke bumi, masuk dalam laut. Sekarang ni kita berpindah ke Bukit Bukau, Gunung Kanang. Allahu Akbar. Ayat 15. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Allahu Akbar. Dan di antara nikmat Allah Ta'ala ke atas kamu, hei manusia, apa dia nikmat yang Tuhan bagi kepada kita? Allah Ta'ala mengadakan di bumi Gunung Kanang. Bukit Bukau duduk di mana? Di atas bumi. Supaya ia tidak menghayun-hayunkan kamu. Manakala tidak, bumi ini gerak. Bukit sebagai penyacang, sebagai pengimbang. Bukit sini, maka bumi tak bergerak, diam. Masya Allah. Dan di atas bukit-bukit ni pula kami mengadakan sungai-sungai. Sungai kita ni mari daripada mana sumber air dia? Mari daripada bukit. Kalau kita tak memikir, tidak bertadabur, kita rasa pelik, ajaib. Ya Allah, sepatutnya air duduk di bawah, ni duduk atas bukit. Allah Ta'ala jadikan Bukit Bukau ni sebagai tangki air.
tempat simpanan air. Awan buat turun, dia masuk dalam tu. Kemudian dia tabakhur, mari naik pula wap, naik berkumpul, jadi air balik turun. Allahu Akbar. Barulah kita nampak, kita nak buat tangki air, jangan buat di bawah, tak naik air ke rumah kita. Kita nak buat tinggi. Allah Ta'ala buat tangki air ni tinggi, khazan dia panggil, duduk dalam bukit. Masya Allah, tabarakallah. Air dalam bukit. Wa anharan, keluarnya sungai-sungai, mata air, tali air, air terjun, semua ada. Wa subula, apa dia subul? Dan jalan-jalan lalu lalang. Jalan kita di mana? Di celah-celah bukit. Atau tu kita tengok di bukit tinggi, orang duduk di bawah. Sebab dia tu atas bukit tinggi naik. Orang duduk atas bukit ni puak-puak Turabura nama dia. Kalau kita tengok waktu perang Amerika dengan Afghanistan, kita dengar nama Turabura. Turabura ni cukup dahsyat. Sebab apa? Dia duduk di celah-celah bukit, puak-puak dia ni. Masya Allah. Anak waktu naik ke bukit apa ni, Jabal Nur di Mekah, Bukit Sur, naik kita letih tengok-tengok puak-puak Afghanistan duduk jual air atas. Anak kata, mafi ta'ab, mafi ta'ab, mu tak penat. Dia kata, kecil ni. Rumah aku Turabura 5 kali ni lagi. Hari-hari turun naik. Lutut dia tu memang Allah Ta'ala buat untuk naik bukit. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian kali kalau jalan biasa ni tak sedap dia. Mana jalan-jalan di celah bukit. Mari zaman kita ini, bila mari lebuh raya, kita belah bukit. Itulah timbul benda-benda. Kejap-kejap musim hujan, jalan ni ditutup. Sebab apa ditutup? Kenapa? Bukit runtuh. Sebab kamu pergi belah bukit. Patut bukit tidak dibelah, kita lalu celah bukit je. Tapi teknologi zaman sekarang ni, buatlah. Yang pentingnya kamu bahagia. Allah kata apa? La'allakum tahtadun. Supaya kamu dapat sampai ke matlamat yang kamu nak tuju. Allah Ta'ala buat jalan siap-siap dah. Baiklah para jemaah sekalian, ayat yang ke-16 untuk pengembara. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah mengadakan tanda-tanda panduan jalan-jalan. Dia panggil ma'alim fit tariq. Batu tanda jalan zaman dulu, apa dia? Seperti gunung kanan. Dan lain-lain yang dapat dijadikan alamat dan tanda penunjuk jalan dalam masa mengembara atau belayar. Orang nak pergi sini tengok, ni bukit besar tu, kawasan itulah kita nak pergi. Malam pula kita tengok bintang. Wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang-bintang pada waktu malam mereka dapat mengetahui arah yang hendak dituju. Yakni dengan berpandukan bintang-bintang di langit pada waktu malam, pengembara-pengembara dan ahli-ahli pelayaran mendapat petunjuk jalan semasa mereka berada di darat dan di lautan. Kita kata subhanallah. Mari zaman kita hari ni, kita tak tengok bintang, kita tak tengok gua tu, tengok gua ni, kita tengok tulisan signboard, tulisan tepi jalan. Kuala Lumpur ini ke teruskan, Johor kanan contohnya. Kita pun ingat jalan. Mari satu pula mazhab baru, nama dia mazhab GPS. Tak kira lah Waze ke, apa dia Google apa benda ni, GPS ni. Hak ni telah merusakkan otak kita. Masya Allah, tabarakallah. Kita nak pergi tempat yang kita biasa pergi. Kita nak pergi daripada Kuala Kerai, Kota Baru, pasang juga GPS. Weh. Kenapa? Sajalah nak tengok berapa jarak boleh sampai. Dijangka kita sekarang betul pukul 10, mungkin kita sampai pukul 11, 11.30. Tengok jalan jam tak jam, ada aksiden. Masya Allah, tabarakallah. Kalau sekali-sekala weh kita mati, apa jadi? Jawab dia nana, kita tak cuba cari jalan. Sebab kita tak menggunakan teknologi yang Allah Ta'ala pasang di otak kita. Kita duduk berpegang dengan teknologi yang dibuat oleh Jepun, yang dibuat oleh China, dibuat oleh siapa. Akhir sekali kita bermazhab kepada Waze. Berapa kali anak sendiri dah lah subuh, nak pergi kuliah subuh, tiba-tiba sampai masuk dalam pagar rumah orang. Kita kata Masya Allah, tukar-tukar daripada Waze kepada Google Map pula dah. Kita kata Masya Allah. Ada kalanya orang ni masuk dalam kebun kelapa sawit pun ada, ikut Waze. Ada yang masuk atas batas padi, macam-macam kita punya. Sebab kita sudah tak guna lagi otak kita sendiri, tak berfikir.
kita duduk percaya ke alat-alat yang ada ni. Sama juga. Dulu orang kira dengan tangannya 4 campur 1 berapa lama. Sekarang ni tak ada 2 tolak 1. Nanti ada kalkulator tu. 2 tolak 1 kalkulator. Kita kata Masya Allah, kita telah memandulkan akal kita sendiri. Masya Allah. Allah Ta'ala kata, wa alamat, bukit bukau ni menjadi tanda-tanda perjalanan manusia. Wa bin najmi, bintang-bintang di langit. Pada waktu malam tak nampak bukit, nampak bintang. Kita kata subhanallah. Allahu Akbar. Baik, kita tamatkan ayat kita dulu. Sebab masa kita sudah lewat. Ayat yang ke-17. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Tadi semua tu ayat-ayat manzurah, ayat-ayat yang boleh ditengok. Sekarang ni kita pergi kepada ayat akliyah. Kita kena berfikir, kamu tengok bukit, kamu tengok laut, kamu tengok hayawan, kamu tengok pokok. Takkanlah dia jadi sendiri. Berjalan matahari dengan bulan tak pernah aksiden. Takkanlah dia ada sendiri tanpa ada penguasa. Kalau sudah demikian, adakah Allah menciptakan semua itu sama seperti Allah yang menciptakan semuanya itu? Makhluk-makhluk yang kamu tengok itu sama seperti makhluk-makhluk yang tidak mencipta satu? Kita kata kalla, tak akan sama. Dah. Afala tazakkarun, maka patutkah kamu lalai sehingga kamu tidak mahu beringat serta memikirkannya? Patut kamu tak memikir? Ambil berhala tokok kayu letak jadi Tuhan. List. Tak. Tengok 528 di nota di bawah. Mulai dari ayat ini hingga ayat 29 dan dari ayat 33 hingga ayat 39 adalah dituju kepada kaum kafir musyrik, penyembah berhala. Setelah diterangkan dalil-dalil kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan keesaannya dan benda-benda yang dijadikan oleh Allah Ta'ala di langit dan di bumi untuk faedah sekalian hambanya, yang merupakan nikmat-nikmat yang tidak terhitung, lalu bertanya kepada mereka. Allah tanya kepada kita. Dia tanya apa? Afala tazakkarun, bagaimanakah mereka tergamak sampai hati kamu menyembah benda-benda yang lain dari Allah, padahal Allah sahajalah yang berhak disembah, kerana Allah jualah yang menjadikan semuanya itu. Apa mungkin semua benda lain? Masya Allah tabarak. Ayat 18 Allah Ta'ala sentuh kita sekali lagi sebagai penutup kepada nikmat yang telah kita bincangkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Ta'ala, kalau kita bilang satu persatu, kan, nikmat Allah Ta'ala yang Tuhan beri ni kita pun kira satu. Boleh tak boleh? Jawabnya tak terhitung sampai bila-bila, kan. Dan kalau kamu menghitung nikmat Allah Ta'ala yang limpahkan kepada kamu, tiadalah kamu dapat menghitungnya satu persatu. Tengok nota di bawah. Nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah dilimpahkan kepada umat manusia itu bukan sahaja tidak dapat dihitung, tetapi juga manusia tidak dapat mengerjakan amal bakti sebagaimana yang sewajibnya untuk bersyukur akan limpah kurnia Allah Ta'ala yang tidak terhitung. Maknanya para jemaah sekalian, kalau kita nak balas nikmat Allah Ta'ala tak terbalas, tapi cukup dengan kita melakukan ketaatan yang sedikit, tanda kita bersyukur. Kan dalam hadis Nabi SAW sebut, semua gerak sendi 360 sendi ni ada tol yang kita kena bayar pagi-pagi. Saya anggarkan kalau 20 sen je satu sendi. 20 sen kali 360 sendi, berapa sehari kena bayar? Nabi SAW bagi tahu cukuplah sebagai tanda syukur. Bergeraknya anggota kita ini, berkelitnya mata kita dengan raka'atay duha, 2 rakaat duha yang kamu salat, dia panggil salatul duha, salatul syukri. Salat duha itu tanda syukur. Manusia lain pula dia nampak projek salat duha, salat projek. Kita kata salat duha ni salat syukur. Masya Allah tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, habis je kita kuliah, masuk waktu duha salat. Alhamdulillah. Innallaha laghafurur rahim.
Sesungguhnya Allah Ta'ala amat pengampun lagi amat mengasihani. Tuhan ni tahu kita ni hamba dia tak mampu nak bersyukur sepenuhnya. Cuai kita dalam syukur, tapi kita syukurlah setakat mana yang kita mampu. Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala kesian belah kepada kita, diberi nikmat yang banyak. Kalau kita bersyukur sedikit pun kita kata Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita pada kali ini. Maka saya sebut di awal tadi, nikmat Allah Ta'ala begitu, nikmat dua perkara. Nikmat hissi, nikmat yang kita nampak, kita guna. Satu lagi dia panggil nikmat al-jamal, nikmat kepada maknawi. Kita tengok semua benda tu cantik. Tengok laut comel, tengok kapal duk belayar ngongek-ngongek atas laut pun lawa, tengok hayawan pun cantik, tengok pokok-pokok lagi cantik. Maka dia panggil jamal. Sama ada jamal cantik pada fizikalnya, cantik pada minda kita, itu dia panggil kecantikan. Tu ada dua. Maka kita kena syukur kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa, jangan tak syukur. Kalau kita tengok kepada kejadian bumi sangat besar, apa yang Allah Ta'ala sebut tentang nikmat-nikmat yang sudah ada. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita sambung lagi dalam ayat yang ke-19 dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.